Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kami telah berjaya untuk membuat laporan dan menyelesaikan tugas wawancara insan Guru Profesional ini. Seperti yang sedia maklum, untuk tugasan wawancara insan Guru Profesional ini kami telah ditugaskan untuk membuat dua wawancara, iaitu wawancara guru yang dalam bidang pendidikan Islam dan guru yang bukan dalam bidang pendidikan Islam. Baiklah, yang pertamanya, untuk maklumat lanjut, kumpulan kami telah menggunakan kaedah wawancara, iaitu kaedah wawancara bebas terpimpin bagi kedua-dua wawancara ini. Kami telah menyediakan soalan-soalan yang ingin diajukan dan dalam pada masa sama kami telah mengimprovisasi soalan tersebut mengikut kesesuaian wawancara diadakan. Baiklah, bagi wawancara pertama kami telah menjemput seorang guru lelaki, iaitu seorang guru yang berkecimpung dalam bidang kaunseling, iaitu Cikgu Roslim bin Man, iaitu seorang guru yang berkhidmat di SMK Pesantren Abdul Tahir Mahmud. Dalam wawancara yang pertama ini telah kami adakan pada 19 Mei 2022 bersama dengan hari Khamis. Dan wawancara yang kedua pula kami telah menjemput Ustazah Wan Norainawati binti Wan Hamzah, iaitu seorang ustazah dalam bidang pendidikan Islam. Beliau adalah seorang ustazah yang sedang berkhidmat di SMK USJ 8 dalam pendidikan Islam. Baiklah, untuk maklumat lanjutnya, apa yang kami boleh nyatakan, pemilihan dua orang insan Guru Profesional ini adalah memang satu pilihan yang betul, kerana kami merasakan bila melakukan wawancara tersebut, kami merasakan nilai-nilai seorang guru insan profesional itu ada dalam diri dua orang guru ini. Dan kami merasakan memang benarlah mereka ini adalah contoh ikutan bagi kami sebagai insan guru perantis untuk menjadi insan guru profesional seperti mereka pada masa hadapan. Atribut insan guru profesional. Latar belakang wawancara insan guru profesional bagi kumpulan 10 dilaksanakan terhadap seorang guru pendidikan Islam dan seorang lagi guru kaunseling. Guru pendidikan Islam yang diwawancara adalah Ustazah Wan Norainawati binti Wan Hamzah, seorang guru yang sedang mengajar di SMK USJ 8, manakala guru kaunseling yang diwawancara pula adalah Cikgu Roslim bin Man, seorang guru yang berkhidmat di SMK Pesantren Abdul Tahir Mahmud. Ustazah Wan Norainawati merupakan seorang guru yang telah berkhidmat selama 27 tahun dan beliau berasal daripada Terengganu. Beliau juga merupakan seorang yang berlatar belakangkan ibu bapa yang bekerja sebagai guru. Jadi selain menjadi seorang guru, Ustazah Wan Norainawati juga merupakan seorang penulis. Beliau menulis buku, jurnal, kamus dan sebagainya, dan antara karya beliau termasuklah Kamus Oxford Bahasa Arab yang banyak digunakan dalam kalangan para pelajar di sekolah. Jadi Ustazah Wan Norainawati juga memulakan perjalanan beliau menuju karier sebagai seorang guru dengan diploma syariah, seterusnya ijazah syariah di Al-Azhar, seterusnya sarjana syariah di Universiti Malaya, dan akhir sekali beliau mengambil diploma pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa. Maka dari pengambilan diploma tersebut, beliau memulakan perjalanan sebagai seorang guru. Seterusnya, guru kaunseling yang diwawancara merupakan Cikgu Roslim bin Man yang telah berkhidmat sebagai seorang guru selama lebih 17 tahun. Beliau berasal daripada Kota Samarahan, Sarawak, dan beliau berumur 44 tahun. Pendidikan beliau adalah ijazah sarjana muda kaunseling organisasi di Universiti Malaysia Sarawak, dan untuk menjadi guru, beliau telah mengambil diploma pendidikan di sebuah maktab perguruan di Sabah. Persamaan data atribut. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, didapati terdapat beberapa persamaan perspektif dari kedua-dua orang guru tersebut. Antaranya termasuklah jawapan daripada soalan kenapakah guru tersebut minat untuk menjadi seorang guru. Kedua-duanya memberikan jawapan yang seakan-akan sama, iaitu ingin membentuk generasi baru yang lebih baik dan bijak dalam menempuhi arus perkembangan yang melanda negara. Seterusnya, respon yang seakan-akan sama juga diberikan apabila ditanya perihal kepribadian yang perlu dimiliki oleh setiap guru.
disimpulkan jawapan kedua-dua guru tersebut, didapati bahawa ianya membawa kepada satu maksud yang sama, iaitu seorang guru harus memiliki pribadi yang rajin, ikhlas dan menghormati ketua yang ada di dalam mana-mana organisasi, di dalam mana-mana sekolah. Selain itu, guru yang diwawancari juga turut bersetuju bahawa setiap insan yang ingin menelusuri profesi sebagai seorang guru harus memiliki rasa sabar yang sangat-sangat tinggi. Menurut keduanya, seorang guru akan menghadapi bukan 10 personaliti yang berbeza, tetapi beratus personaliti yang akan mereka hadapi kelak. Jadi tahap penerimaan yang berbeza dari setiap kalangan pelajar juga harus diterima oleh seorang guru agar lebih bersedia dan sabar ketika masuk ke alam pendidikan yang sebenar kelak. Perbezaan data atribut insan guru profesional. Selepas mengadakan kedua-dua sesi wawancara, kami dapati wujud beberapa pendapat yang berlainan daripada kedua-dua responden. Antaranya termasuklah pendapat mereka apabila ditanya tentang sifat atau peribadi yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Menurut seorang daripada mereka, sifat yang tidak seharusnya dimiliki adalah sifat malas dan tidak menepati waktu. Menurut beliau, sekiranya seorang guru memiliki sifat malas dan tidak menepati waktu, maka ianya akan mengganggu produktiviti dan keefisienan bekerja mereka. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan kesan terhadap para pelajar yang dididik sama ada dari aspek emosi maupun dari aspek akademik. Perkembangan mereka akan terjejas dan guru tersebut merupakan insan yang akan bertanggungjawab sekiranya masa hadapan pelajar tersebut musnah. Manakala seorang lagi menekankan bahawa perkara yang paling tidak patut ada dalam diri seorang guru adalah sifat pemarah. Sekiranya guru gagal untuk mengawal amarahnya, maka akan wujud rasa takut dan gentar dalam kalangan para pelajar dan ianya juga akan menjejaskan penerimaan mereka di dalam kelas. Guru yang tidak mampu mengawal marah juga tidak akan mampu mengawal keadaan sekiranya keadaan tidak menyebelahi mereka. Menurut kedua pendapat, dirumuskan bahawa profesi seorang guru adalah amat mementingkan disiplin diri dan kemahiran untuk mengawal diri. Walaupun pendapat mereka berbeza, tetapi jika dirumuskan dengan lebih teliti, maka hasilnya tetap akan sama. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi pada guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang. Okey, pertama sekali kita pergi pada pengenalan kepada model IGP bidang pendidikan Islam. Okay, baik, insan guru profesional bidang harus mengetahui skop tugasan sendiri dan setiap guru haruslah memastikan diri mereka mempunyai atribut dengan baik serta mereka memastikan cara penyampaian pengajaran yang sistematik dan efektif. Dalam model IGP bidang pendidikan Islam terdapat 5 mim ataupun 5 fasa penting di dalam pengajaran dan pembelajaran, iaitu murabbi, muallim, mursyid, mudarris dan mu'addib. Konsep pendidikan ini dibangunkan dan diaplikasikan dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah Jabatan Agama Islam Selangor, iaitu JAIS. Kita pergi kepada persamaan guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang. Berdasarkan dapatan wawancara ini, terdapat banyak persamaan kedua-dua IGP berdasarkan model IGP bidang pendidikan Islam. Antaranya ialah ikhlas dan sabar. Ikhlas merupakan salah satu faktor yang penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif yang telah ditetapkan. Hal ini kerana Ustazah Wan Nur Ainawati dan Cikgu Roslim ada menyatakan bahawa apabila guru itu mengajar dengan penuh keikhlasan, maka segala penyampaiannya, perkongsiannya dan tunjuk ajarnya kepada pelajar akan jadi mudah dan menyeronokkan. Kenapa? Sebab pelajar juga akan suka dan berminat dengan apa yang guru itu ajarkan sekiranya guru itu menyampaikan dengan penuh keikhlasan. Selain itu juga sabar merupakan sifat yang mesti ada pada guru. Daripada Ustazah Wan Nur Ainawati dan Cikgu Rosli menjawab soalan kami, dapati bahawa kedua-dua mereka mempunyai sifat yang ikhlas dan sabar dari segi cara mereka bercakap dan cara mereka menasihati kami.
Okey, kemudian kita pergi kepada perbezaan guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang. Ustazah Wan Nur Ainawati merupakan guru pendidikan Islam, manakala Cikgu Rosli merupakan seorang guru kaunseling. Perbezaan bidang ini sudah tentu akan memberikan sedikit sebanyak kelainan dari cara masing-masing berfikir dan mengajar. Terdapat beberapa perbezaan daripada mereka berdasarkan model IGP bidang pendidikan Islam. Okey, baik. Saya ambil salah satu. Perbezaannya adalah dari segi aspek kognitif. Pengetahuan setiap individu adalah berbeza mengikut bidang. Begitu juga mereka. Ustazah Wan Nur Ainawati seorang guru pendidikan Islam, merupakan guru yang sangat rapat dengan pelajarnya. Bukan sahaja berpengalaman mengajar di sekolah, malah seorang yang giat aktif dalam macam-macam aktiviti dan program di sekolah. Dengan itu tidak dinafikan bahawa beliau seorang yang berpengetahuan dalam agama. Hal ini bermaksud bahawa beliau berpengetahuan dalam ilmu keagamaan, yang mana Cikgu Roslim mungkin mempunyai serba sedikit tentang ilmu agama, akan tetapi beliau lebih kepada pengetahuan dalam bidang motivasi dan kaunseling. Assalamualaikum. Baik, jadi saya Muhammad Syamil bin Azli seterusnya akan membentangkan guru berdasarkan model insan guru profesional UPSI. Untuk pengenalan kepada model IPG UPSI. Model IPG Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI ini dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik UPSI di bawah skim geran penyelidikan niche NRGS untuk 5 tahun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Projek pendidikan pengembangan model pendidikan guru untuk mempersiapkan masa depan Malaysia terdiri dari 5 subkumpulan. Projek ini diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi pada ketika itu, yang berbahagia Datuk Nuraini Idris. Dalam model ini terdapat 8 prinsip panduan yang diberikan tumpuan untuk mengasuh guna berdasarkan prinsip-prinsip untuk menanamkan sifat tertentu yang boleh dipindahkan kepada amalan performatif, bilik darjah atau dikenali sebagai nilai kemahiran dan pengetahuan NKP. Baiklah, seterusnya persamaan guru berkenaan berdasarkan model insan guru profesional, guru kaunseling dan guru pendidikan Islam. Melalui dapatan wawancara bersama 2 insan guru profesional ini, antara persamaan bidang Ustazah Wan Nur Ainawati dan insan guru profesional umum Cikgu Roslim sebagai cikgu kaunseling ialah mereka menekankan guru yang sentiasa perlu menambah ilmu. Ini bermaksud guru tersebut sentiasa mengikuti perkembangan ilmu dan kemahiran selaras dengan peredaran zaman. Hal ini jelas menunjukkan persamaan mereka dari aspek guru yang berkebolehan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan aplikasi dalam amalan pendidikan. Hal ini boleh dijadikan contoh dengan kata-kata Ustazah Wan Nuraini dan Cikgu Roslim. Dalam zaman yang serba canggih ini, guru-guru harus bijak menggunakan segala teknologi ini agar sesi pengajaran sentiasa terasa segar. Selain itu, lebih menarik, efektif dan minat kepada para pelajar, lebih-lebih lagi di dalam kelas di atas talian. Baiklah, seterusnya, kedua-dua insan guru profesional ini, guru mampu mencipta persekitaran pengajaran pembelajaran, menyediakan skop dan peluang, memupuk keseronokan intelektual yang akan mengoptimumkan potensi dan semangat pelajar dan belajar sepanjang hayat. Hal ini dapat dibuktikan kepada jawapan mereka terhadap soalan apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya. Kedua mereka menjelaskan bahawa guru yang berjaya itu mengajar dengan penuh bertanggungjawab dan ikhlas dan sentiasa bersungguh-sungguh memimpin pelajar ke arah kejayaan. Dalam perkara ini, kami mendapati bahawa mereka telah memegang prinsip guru berikut. Guru tindakan sedemikian bakal mengubah persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik dan sihat.
Dan guru mampu meneliti, menghayati dan mempraktik nilai-nilai pengajaran berkaitan profesion pendidikan dalam konteks nasional dan global. Hal ini dibuktikan personaliti mereka yang sentiasa menekankan nilai kerajinan, keikhlasan, bertanggungjawab dan prihatin kepada pelajar sepanjang wawancara tersebut. Seterusnya, perbezaan guru berkenaan berdasarkan model insan guru profesional. Kedua-dua insan guru profesional ini ialah dalam prinsip guru yang menjadi pemimpin dalam pendidikan dengan sikap dan kemampuan dalam memimpin guru-guru dan pelajar. Walaupun sebenarnya setiap dari guru tidak terkecuali dalam menjadi pemimpin pendidikan, namun kegiatan kepimpinan Ustazah Wan Nurainawati dan sudah pasti lebih jelas berbanding Cikgu Roslin, dan ketara memandangkan beliau adalah seorang guru pendidikan Islam di sekolah. Seterusnya, kelebihan Ustazah Wan Nurainawati bagi melaksanakan prinsip guru-guru yang mampu memberi ilmu pendidikan Islam yang bermanfaat sebagai nasihat dalam pembelajaran, kerana beliau seorang guru pendidikan Islam di sekolah dan beliau lebih banyak sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja yang diamanahkan. Di bahagian yang terakhir iaitu penutup. Secara amnya, insan yang bergelar guru mestilah mempunyai ciri-ciri profesional, kerana sebagai seorang warga pendidik sudah tentu menjadi cerminan daripada pelbagai pihak seperti masyarakat, keluarga, dan tidak lain tidak bukan adalah pelajar itu sendiri. Dalam Islam juga kita dapat lihat di mana Islam ini betapa mengangkat martabat seorang guru. Selain itu, kita juga akan dapat tengok dan kita sendiri menyambut iaitu adalah Hari Guru yang mana disambut oleh bukan di Malaysia sahaja tapi di seluruh dunia. Maka terbuktilah guru merupakan insan yang sangat istimewa di mata dunia. Lahirnya seseorang yang berjaya tidak mengira pekerjaan. Itu bermula dari seorang guru. Itu adalah dasarnya. Modal insan yang cemerlang adalah hasil didikan yang cemerlang, iaitu dengan ciri-ciri profesionalisme guru yang cemerlang. Profesi keguruan yang cemerlang mampu memberikan impak besar kepada masyarakat, agama, bangsa dan tidak dapat tidak adalah negara juga. Kemajuan sesebuah negara terletak kepada kehebatan ataupun ketinggian darjat pendidikan bagi masyarakat ataupun rakyat sesebuah negara tersebut. Jika seluruh rakyatnya berpendidikan tinggi, maka bagi setiap sektor di negaranya sudah pasti ataupun keberangkalian yang tinggi untuk negara tersebut maju lebih hadapan. Kerana itulah negara Malaysia kita sangat-sangat mementingkan pendidikan yang efisien, berkesan, datangnya daripada seorang guru yang profesional.